Assalamualaikum kepada anda semua. Selamat datang ke Meremang Studio. So, hari ni aku ada beberapa kisah nak cerita kat korang. Kisah ni aku dapat daripada blog yang aku baca. So, harap korang semua enjoy dengan cerita yang aku nak bagi tahu ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk korang dapat aku punya video notification setiap kali aku upload. Sebelum kita mulakan cerita, jom kita layan intro Meremang Studio. Let's roll it. Assalamualaikum kepada semua yang sedang baca aku punya cerita. Aku nak kongsi dengan korang semua kisah-kisah seram yang pernah berlaku di hospital. Dalam kisah pertama ni, aku nak kongsi kejadian yang dialami sendiri oleh adik lelaki aku. Aku tak pasti sama ada dah cerita kat korang ke belum tentang kisah ni. Tapi saya ingat aku, kisah ni aku belum ceritakan lagi. Kisah ni terjadi dalam 6-7 tahun yang lepas. Kisah yang berlaku di antara adik lelaki aku dengan benda yang aku sendiri tak tahu nak gelar dia sebagai benda apa. Yang pasti adik lelaki aku telah dikacau oleh makhluk tu. Cuma yang selamatkan dia, tak ada apa-apa yang berlaku kat dia masa tu. Kisahnya bermula bila mana mak aku suruh adik lelaki aku ni untuk pergi ambil kerusi malas dekat luar wad. Masa tu tak silap aku, adik lelaki aku itulah yang masuk wad. Cuma sakit tak adalah teruk sangat. Zaman tu kerusi malas diorang letak kat store dekat luar wad je. Jadi kalau nak ambil kerusi malas, kena jalan sikit lah keluar daripada wad. Hospital punya waktu melawat pula bukan sampai pukul 12 malam kan. Jadi pukul 11 lebih macam tu, mak aku dah suruh adik aku pergi siap-siap ambil kerusi malas tu. Adik aku cerita masa tu adalah seram mana pun. Memanglah laluan pejalan kaki dekat depan wad tu dah lengang, tapi terang benderang je. Dia kata tak takut pun, disebabkan store tu dekat je. Jadi keluar je wad terus sampai bilik simpanan kerusi malas tu. Lepas dah ambil satu kerusi, adik aku pun tutup balik lampu dan pintu bilik store tu. Masa dia nak berjalan masuk ke dalam wad, tiba-tiba bahu dia disentuh seseorang. Masa adik aku toleh je, dia agak terkejut sebab kelihatan salah seorang kawan mak aku dah tercegat dekat depan dia. Kawan mak aku ni memang kerja dekat hospital tu, and kita orang memang dah agak rapat jugalah dengan dia, sebab tu kenal dia. Kata adik lelaki aku, dia tanya banyak soalan jugalah masa jumpa tu. Siap ajak pergi kedai lagi masa tu. Tapi adik aku fikir mak aku nanti mesti risau. Tu yang dia tak nak ikut. Adik aku ada jugalah ajak masuk, tapi dia kata dia nak cepat. Katanya nanti kalau dia free, dia akan datang jenguk adik aku lain kali. Lepas salam, adik aku pun masuklah dalam bilik ward dan cerita dekat mak aku yang dia jumpa kawan mak aku tu. Mak aku tak adalah respon apa-apa, sebab dia pun kata nak datang kalau free, nak jenguk adik aku lah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Satu hari tu aku sekeluarga datanglah beraya dekat rumah kawan mak aku tu. Ketawa punya ketawa, tiba-tiba terbuka cerita pasal adik laki aku ni masuk wad. Masa tu kawan mak aku ni terus marah.
Dia kata masuk wad sikit pun tak nak cakap dekat dia. Tergamam mak aku dengar. Yelah, malam masa adik aku masuk wad tu, adik aku sendiri cakap yang dia jumpa kawan mak aku tu. Tuk tak. Dia kata tak terserempak langsung, malah tak tahu yang adik aku tu masuk wad. Terus terdiam semua orang. Yelah, habis tu kalau bukan kawan mak aku yang aku jumpa masa tu, siapa yang dia jumpa sebenarnya? And masa tu barulah adik aku teringat yang tangan kawan mak aku masa tu sejuk je. Adik aku ingat sebab dia kerja dalam aircon, tapi tak, adik aku masa tu terus terdiam, pucat je muka dia. Kawan mak aku tu, jangan cakap lah, dah lah benda tu menjelma sebagai dia. Lagilah dia takut kan. Sampai sekarang kita orang tak tahu apa benda tu. And selamatlah adik aku tak ikut dia pergi kedai masa tu. Kalau tak, entah-entah kedai manalah dia bawa kan. Jadi kesimpulannya, belum tentu orang kita jumpa hari ni, saat ni betul. Korang je rasa di Malaysia, entah-entah hantu. Okey, jom kita pergi kat cerita yang kedua. Anda semua jangan ke mana-mana. Kisah meremang akan bermula sebentar saja lagi. Okey, so cerita kedua ni berkenaan dengan stesen minyak Petronas. Jadi jom kita cerita. Assalamualaikum. Kisah yang diceritakan oleh kawan aku, kejadian yang menimpa keluarga dia sendiri beberapa bulan lalu. Kisah ni bermula apabila adik kepada kawan aku ni dapat tawaran masuk ke matrikulasi. Aku lupa matrik mana, tapi kalau korang perasan, mana ada matrik yang dekat tengah bandar kan. Jadi masa hari pendaftaran tu, yang pergi 5 orang. Ayah, mak, nenek, adik dia yang nak masuk matrik tu, dan juga adik dia yang paling bongsu. Kawan aku tak ikut sebab masa ni dia dah ada dekat U. Lepas segalanya selesai, dah siap daftar dah masuk bilik apa semua, mak ayah dia pun ajaklah balik. Rumah diorang bukan di dekat, lagipun dah agak lewat petang jugalah masa semua tu selesai. Lepas adegan menangis apa semua tu selesai, maka bergeraklah pulang mereka berempat meninggalkan anak lelaki mereka tu. Jam masa tu menunjukkan pukul 6.50 petang. Perjalanan dari matrikulasi tu nak ke tol agak jauh jugalah. Adalah makan masa dalam 1 jam. Lagipun ayah dia ni jenis bawa perlahan, slow and steady je. Sebab tu pun nak sampai ke tol agak lama. Dan disebabkan diorang semua boleh solat jamak, maka ayah dia pesan siap-siap supaya semua niat solat jamak takhir je. Nanti sampai dekat tol, singgah mana-mana R&R dan solatlah dekat sana. Nak dijadikan cerita, ayah dia ni rasa mengantuk yang amat sangat. Nak sampai ke Plaza Tol lama lagi, nak tak nak kena singgah mana-mana dulu untuk berehat kejap. Tapi dengan keadaan hutan gelap je dekat sekeliling, takkan nak berhenti dan tidur dekat tepi jalan tu kan. Betul-betul lepas ayah dia ni cakap yang dia mengantuk sangat, mereka pun masuklah ke satu kawasan pekan kecil. Tak adalah besar mana pun, lebih kurang pekan koboi lah senang cerita. Orang tak ramai, kenderaan pun tak banyak. Dan dekat depan sikit kebetulan ada stesen minyak Petronas. Dan disebabkan ayah dia ni memang dah tak larat sangat nak buka mata, maka dia pun parking lah dekat sebelah kiri stesen minyak tu dan terus lena. Isteri dia dekat sebelah tak adalah mengantuk sangat. Jadi bila suami dia berhenti kat situ, dia tak tahu nak buat apa. Dia hanya bisu memerhatikan keadaan sekeliling tu. Si nenek dengan anak dia yang bungsu yang duduk dekat belakang dari tadi dah lena dah. Lepas dalam 15 minit mereka berhenti rehat tu, si isteri dia ni dah mula mengantuk dah. Dia yang dah menguap beberapa kali ni, sebelum nak tidur tu periksa dululah keadaan kereta mereka.
Pintu dah dikunci, masing-masing pun dah lena tidur. Betul-betul masa dia nak lelap tu, mata dia terpandang pada seorang wanita yang berada tak jauh dari kereta dia. Mengenakan sehelai kebaya merah, wanita tu melihat ke arah dia dan tersenyum kepada dia. Melihat senyuman dan pandangan perempuan tu membuatkan si isteri ni tak senang duduk. Dia mula meremang dan rasa mengantuk tu terus hilang tiba-tiba. Perlahan demi perlahan wanita berkebaya tu berjalan mendekati kereta dia tu. Si isteri ni ada jugalah tengok keadaan sekeliling, dan masa tu tak ramai pun ada dekat sana, dan orang lain seakan tak melihat pun wanita berkebaya merah tu. Dan apabila wanita tu betul-betul ada dekat depan kereta dia, senyuman wanita tu lagi menakutkan. Mulanya mata dia berwarna hitam. Tak lama lepas tu terus bertukar menjadi warna merah menyala. Si isteri ni apa lagi, mulalah menjerit sekuat hati. Namun baru si isteri ni sedar yang tubuh dia tak bergerak langsung, jeritan dia pun tak keluar dari anak tekak dia. Yang berfungsi saat itu hanyalah mata dia yang masih melihat pada wanita berkebaya di hadapannya itu. Dari depan kereta, wanita berkebaya tu mula berjalan ke sisi isteri tu. Masa tu separuh tenaga isteri tu gunakan untuk bergerak. Namun cubaannya gagal. Dia masih membatu di situ tanpa dibantu oleh sesiapa pun. Wanita berkebaya merah tu kini betul-betul di sebelah dia. Yang memisahkan mereka hanyalah sekeping cermin kereta. Si isteri masa tu hanya mampu membaca ayat Al-Quran sekuat hatinya. Dan dalam sekelip mata, wanita berkebaya itu tiba-tiba tukar menjadi seorang wanita yang cukup hodoh. Rambutnya menggerbang, malah wajahnya sangat hodoh dan menakutkan. Dan kini wanita tu betul-betul berada di depan matanya. Ketakutan yang si isteri alami ini betul-betul menggugah imannya. Dengan perasaan takut yang masih tinggi, dia terus cuba untuk mencapai tangan suaminya yang sejengkal dari tangannya itu. Dengan hilaian tawa yang menakutkan, lembaga itu mula mencekik isterinya itu. Dan mungkin kerana ayat-ayat suci yang dibacakan, akhirnya tangan si isteri itu berjaya mencapai tangan di suami yang sebelah lena di sisinya. Si suami terjaga lalu memandang ke arah isterinya dan melihat isterinya seakan-akan sukar untuk bernafas. Dia terus memegang bahu isterinya untuk memeriksa keadaan isterinya itu. Dengan sekali sentuhan, wanita berkebaya itu hilang dari pandangan. Si suami yang tidak melihat lembaga itu kelihatan pelik melihat isterinya. Dan apabila lembaga itu hilang, jeritan si isteri mula kedengaran. Itu menyebabkan mak mertua anaknya itu turut terjaga. Dan yang paling epik sekali ialah bila mereka lihat keadaan sekeliling, suasana pekan tadi itu dengan serta-merta hilang. Stesen Petronas yang tadi terang benderang kini hanyalah kawasan hutan gelap. Kini mereka berada di tepi jalan raya di tengah kawasan hutan gelap. Ayah kawan aku yang dah menggigil ketakutan terus memusingkan kereta dia dan pergi dari situ. Sepanjang jalan, satu patah perkataan pun tak keluar dari mulut mereka sampailah mereka sampai dekat Plaza Tol. Bila dah masuk highway, si isteri pun mulalah cerita tentang wanita berkebaya yang dia nampak tadi tu. Malah dia cerita masa dia kena tindih dan tak boleh bergerak tu. Selamat mereka tak turun dari kereta dan pergi beli apa-apa dekat stesen Petronas tu tadi. Kalau turun tadi, tak tahulah apa yang jadi dekat mereka sekarang ni. Okey geng, so itulah dua cerita yang aku boleh bacakan untuk korang untuk video yang pertama dalam Meremang Studio. So untuk korang yang baru sampai dekat channel aku, you are welcome untuk subscribe aku punya channel, support aku punya channel. InsyaAllah aku akan bagi macam-macam cerita lagi dan aku cuba yang terbaik untuk hiburkan hari-hari korang. Untuk siapa yang belum subscribe, boleh tolong subscribe dan boleh tekan butang loceng. So, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi di Meremang Studio.